Untuk 2 hari ini, apa yang kita akan buat adalah satu, macam mana kita nak pastikan PHP kita boleh connect dengan database yang kita sediakan. Sebab bila kita buat web system, selalunya lah, dah namanya sistem tu selalunya lah dia akan connect dengan database. Kalau tak ada database, boleh buat flat file sendiri, tapi flat file tu macam susah sikit lah nak manage. Okay, and then kita kita akan buat bahagian inilah, pada bahagian ini, pada bahagian yang merah ini. 2 hari kita akan fokus kepada bahagian merah ini, iaitu untuk kita connect PHP dengan database. Kalau ikutkan dalam server kita, walaupun kita install XAMPP, XAMPP ni ada satu software tersebut dia compile banyak benda, banyak item. Tapi kita jangan lupa bahawa PHP adalah entiti yang berasingan yang duduk dalam Apache Web Server, dan database adalah satu entiti lain yang berasingan, yang sepatutnya berasingan, yang duduk dalam database server. So database kita MariaDB lah kalau ikutkan, tapi kita akan gunakan MySQLi driver. Ini saya akan skip. Ini yang kita akan buat juga. Kita akan gunakan, saya akan tunjuk gunakan HiDSQL. Hari ini HiDSQL. Semalam PHPMyAdmin dah merasa dah. So hari ini saya akan gunakan HiDSQL. So apa yang kita perlukan adalah beberapa item dalam database configuration. Kita kena tahu apa server name, username, password dan database name yang kita nak pakai. Lepas tu kita akan buat MySQLi_connect. Ini adalah function ataupun MySQLi API yang ada disediakan dalam PHP. Sebenarnya dia adalah modul tambahan lah. Modul tambahan, tapi dia memang dah built in sekali dengan PHP interpreter. So kalau kita install PHP tu memang dah ada lah MySQLi API connect antara PHP dengan DB. So saya akan go through saja database ataupun table apa yang kita nak pakai, nanti kita bincangkan apa kita nak buat. Ini adalah beberapa command ataupun function yang kita akan gunakan. MySQLi query, kadang-kadang kita gunakan MySQLi execute pun boleh juga untuk run SQL query. Jadi kat sini kita memang akan embed raw SQL query. Query macam SQL command macam insert, update, delete ataupun select. Itu kita akan banyak gunalah. Dan kita akan gunakan juga MySQLi numRows yang mana dia akan mengira. Contohnya kalau kita cuba select kepada satu table, kita fetch data daripada table. Kalau kita dapat 100 result, then dia akan dapat 100 numRows. Okay, numRows. NumRows maksudnya bilangan record. Fetch associate ni akan kita gunakan dalam bentuk iteration ataupun dalam pengulangan, sebab bila kita deal dengan banyak record, kita kena manipulate ataupun kita kena proses semua record tersebut satu record demi satu record. Maksudnya kita fetch satu record, lepas tu kita papa ataupun kita proses, kita ambil satu record lagi dan kita proses. Itu adalah beberapa command ataupun kita namakan sebagai API lah, MySQLi API yang kita boleh pakai. Dia wujud dalam bentuk function PHP, tapi kegunaan dia untuk kita connect dengan MySQL database bridge. So ini kita akan pakai juga associative array, yang mana key yang dirujuk di sini adalah field name. Okay, roll number adalah field name, name adalah field name, phone adalah field name. So lepas kita fetch associate ataupun fetch array, so kita boleh capture dia punya cell ataupun data menggunakan associative array, yang kita akan rujuk dia punya field name untuk mention dia punya data. Ini adalah contoh macam mana kita embed SQL command dalam PHP. Ini contoh dia. Okay, and then kita akan cuba buat paparan. Seterusnya kita akan buat search. Okay, ini saya go through je apa yang kita akan go through beberapa hari ini. Kita akan masukkan template Bootstrap untuk pastikan kita punya layout lebih menarik lah. Okay, dan kita akan buat search macam ni.
lebih kurang. Sebelum ni mungkin kita nampak interface kita plain, tapi sekarang ni saya cuba untuk integrate beberapa colors lah, ataupun bootstrap punya compartment. Contohnya kita buat button, kita buat table. Sebelum ni kita pun dah buat stripe table ni. Tapi sekarang ni kita implement dalam bentuk template. Lepas tu kita akan insert record, kita masukkan record baru. Lepas tu kita akan create new record. Maksudnya kita ni insert record lah. Kita akan insert record. Kemudian kita akan insert record, kita embed menggunakan insert into. Lepas tu kita akan show details. Saya tak pasti, mungkin boleh kita tunjuk macam mana nak buat show details. Yang penting adalah update. Okay, update record. Kita akan update record. Saya akan tunjuk update record, macam mana proses update record berlaku dan macam mana kita nak implement dalam PHP MySQL. Dan kemudian macam mana kita nak delete record, macam tu lah. Dan seterusnya kita buat, tak silap saya, kita ada buat one to many relationship. Macam mana nak buat inner join, gabungan antara dua jadual. Contoh, kalau katakan kita punya foreign key ni ada kat tempat lain, table lain, lepas tu macam mana kita nak connect dengan the other table. Saya akan tunjuk yang tu juga dalam 2 hari ni, insya-Allah. Okey. Ini pun ya, insya-Allah. Inner join concept. Ini saya tak tunjuk lah. Okay, so itu adalah overview dia. Itu adalah overview untuk lesson yang seterusnya. So untuk tujuan exercise ini, saya tak akan gunakan table yang semalam. Saya akan tunjuk macam mana kita nak employ satu table baru. Okay, kita akan employ satu table baru dan SQL dia saya dah sediakan. Tapi nanti saya akan tunjuklah macam mana nak buat table baru daripada situ. So saya expect untuk kita pergi kepada tempat ini. Ini adalah code repository kita. Ini adalah code repository kita. github.com/Nurul-Nizam bengkel PHP. Okey, cuba dapatkan GitHub kita. Dia dalam link yang saya bagi dalam grup. Saya nak minta tolong untuk kita download kod dia ni. Okey, klik kat sini untuk kita download. Zip. Ini adalah base project kita. So daripada situ nanti kita akan start off macam mana nak buat connection. Okay, macam mana kita nak import database SQL kita. So download di sini. Nanti kita akan dapat bengkel PHP master. Boleh download. Klik di sini untuk download zip. Klik pada code untuk download zip. Kalau siapa-siapa yang experience dengan GitHub, kita boleh buat clone je terus. Bukan fork, clone lah. Tapi saya tak pasti semua familiar tak dengan GitHub. So download je lah, mudah.
Okay, sudah download? Sudah. Okay, dah Cik Ikram. Baik. Okay, selepas kita download, kita akan dapat satu zip file. Kita akan dapat satu zip file. So zip file ni saya expect untuk kita copy masuk dalam htdocs. Boleh? Copy. Ya. Masuk dalam htdocs. Tak payah extract dulu. Tak payah. Copy dulu yang zip ni. Masuk ke dalam htdocs. Boleh klik kat Explorer. Boleh klik pada Explorer dalam XAMPP Control Panel untuk locate htdocs. Senang sikit. Sebab ini adalah PHP file project, so kita kena letak dia dalam saya letak dia dalam htdocs. Nantinya kita nak satu file, satu folder baru /htdocs /bengkel php je lah. Okay, nak extract dia, kita buat extract here je lah. Right click, zip ni untuk extract here. Tapi ni kalau ada WinRAW lah. Kalau tak ada WinRAW, boleh je extract all. Tapi pastikan path kita adalah htdocs /bengkel php. Kita tak nak dia bengkel php /bengkel php. So semua file yang kita download ni, zip file yang kita download ini, dia nanti akan dikumpulkan ataupun dia akan wujud dalam bengkel php. Kalau kata siapa-siapa yang gunakan WinRAW, boleh klik extract here. Siapa-siapa yang menggunakan WinRAW, dia boleh klik extract here. Sebab dia memang dah ready satu folder bengkel PHP. Kalau kita extract here, sepatutnya lah. Tu kat atas. So, dia dah ada bengkel PHP dan bila kita extract, dia akan hasilkan satu folder bengkel PHP. Dalam bengkel PHP ni dia ada beberapa folder lain lah. Yang obvious adalah asas dengan bootlander. Asas dengan bootlander. So kita tak nak dalam bengkel PHP ada bengkel PHP lagi, tak nak. Nanti kalau tak ada path dia panjang lah. So pastikan dalam bengkel PHP ni ada dah file-file yang kita perlukan. Bootlander lah, especially ada bootlander folder, kita ada CSS. Semua ni nanti saya akan explain. Okay, sebab kita ada 2 hari, so kita akan work on this project daripada awal sampai lah kita buat delete. So, saya pendekkan lagi sebab nama dia bengkel PHP -master. So, saya tukarlah kepada bengkel PHP sahaja. Senang sikit. Boleh dapat? Dapat. Copy zip dalam XAMPP htdocs. Kemudian extract ya, extract zip file tadi, extract here. Ini saya dah ada bengkel php master.zip. Lepas tu extract here. Dia akan dapat satu folder nama dia bengkel php -master. Just rename folder tersebut lah kepada bengkel php. Yang pendek je lah. So base project kita ni nanti kita akan buka dalam VS Code, open folder. Dari VS Code kita open folder.
So since tak ada, saya rasa tak ada isu, saya rasa semua dapat dalam htdocs masing-masing dah ada satu folder baru nama dia bengkel PHP. Dalam bengkel PHP ni kita ada beberapa, ada siapa-siapa yang ni nak bertanya ke? Sebab saya nampak ada yang on-kan mic. Okay, ada yang dah bagi thumbs up. Kalau dah ada yang thumbs up tu dah dapat lah. Expectation je. Tapi yang lain tu adakah dapat? Dapat je Carol. Dah dapat. Okay, so base project kita adalah bengkel PHP. Okay, base project kita adalah bengkel PHP. Kita patah balik kepada VS Code dan kita buka di situlah open folder dari VS Code. Folder, open folder. File, VS Code, open folder. Bila kita open folder, kita point kepada XAMPP, mungkin kat C XAMPP, htdocs dan buka folder bengkel PHP. Saya tak nak dia jadi bengkel PHP / bengkel PHP ya. Sebab nanti kalau tak dia panjang, dia akan panjang path dia. Nak buat pun boleh, tak masalah. Tapi path dia nanti dalam localhost / bengkel PHP / bengkel PHP lagi. Itu jadi panjang sikit. Boleh je, tak masalah. Cuma dia panjang. Okay, so base file ni nanti kita akan gunakanlah. Tapi kita akan start from scratch sebenarnya. Cumanya mungkin perkara-perkara berkaitan dengan template. Sebab template tu file dia sangatlah panjang. Sangatlah panjang, dekat 400-500 line juga untuk template tu saja. Jadi kalau saya akan tunjuk juga macam mana nak buat template tu daripada scratch. Cumanya kalau kita dah ada tu lebih mudah untuk kita rujuk lah sebagai guideline, sebagai contoh. So ada beberapa item yang penting kat sini iaitu kita nak connect dulu projek kita ni dengan database yang kita akan sediakan. Okay, untuk tujuan itu saya rasa kita boleh lihat satu file. Sekarang ni kat VS Code kan. Sekarang ni dalam VS Code, locate ataupun detect satu file nama dia bengkelphp.sql. Semalam juga saya tunjuk macam mana nak export. Semalam saya tunjuk macam mana nak export menggunakan phpMyAdmin. Konsep import export ataupun kita namakan sebagai MySQL dump, kebanyakan klien DB klien MySQL dia memang ada. Dia memang ada. Sebab itu adalah features yang memang default dalam MySQL, nama dia SQL dump. Jadi untuk semalam saya tunjuk macam mana nak export, itu adalah create SQL dump. Dan sekarang ni saya tunjuk macam mana kita nak import. Macam mana nak import. Semalam kita dah set up menggunakan phpMyAdmin. So sekarang ni saya nak import menggunakan HiDSQL. Saya akan tunjuk menggunakan HiDSQL. Semalam phpMyAdmin kan, kita dah buat kan. Okay, semalam kita dah buat menggunakan phpMyAdmin. Hari ini saya nak tunjuk menggunakan HiDSQL. So mana-mana yang peserta comfortable nak gunakan phpMyAdmin pun boleh. Kalau nak gunakan HiDSQL pun boleh. Tapi saya akan tunjuk menggunakan HiDSQL. HiDSQL ni dia kena install asing. Okay, dia kena install asing. Yang kritikal adalah bila kita nak connect dengan HiDSQL, kita akan, asalnya kat sini dia akan tulis unnamed. Okay, kat sini dia akan tulis unnamed. So boleh rename dia untuk jadikan localhost. Sorry. Carol? Ya. Dia memang akan ada session dia tu memang akan, kalau first time ni dia memang akan ada ke kita ada kena create new
Boleh create new connection. Kalau nak Kalau tak ada tu boleh klik lah. Sebab ni first time guna ni. kalau create new Encik Hairul, saya lah sekejap lepas kita panggil PHP tu, lepas tu kita kena buat apa ya? VS Code dah buka dah. Okey, dah buka dah. Folder bengkel PHP dah. Dah. Okey. Okay, So, sekarang ni kita tengok apa yang ada dalam bengkel php.sql. Ini adalah SQL dump yang kita hasilkan menggunakan export. Okey, apa-apa HDSQL ke PHPMyAdmin ke, kita boleh hasilkan SQL dump ni menggunakan export. Semalam saya dah tunjuk kan? Semalam saya dah tunjuk yang konsep nak export tu. Nak export tu saya dah tunjuk semalam. So sekarang ni kita akan cuba import. Okey, kita akan cuba import. Satu cara kita boleh load file, satu cara kita boleh execute query lah. So mungkin kita nak copy bengkel php.sql ni. Okay, buka file bengkel.php.sql yang ada dalam folder bengkel PHP yang kita open folder tadi dalam VS Code. Just copy dia. Copy. Dan kemudian kita onkan HDSQL. Sebab kita nak gunakan HDSQL sebagai database klien kita. Tapi dengan syarat dah install lah. Kemarin saya dah minta install. Okay, so yang ni adalah interface yang depan dia untuk kita connect kepada localhost. Kalau tak jumpa localhost, mungkin nama dia unnamed. Okay, boleh rename kepada unnamed tersebut. Right click, boleh rename. Sebab saya dah rename kepada localhost, saya tak boleh nak rename lagi lah. Dan pastikan kita punya host name sama ada localhost pun boleh. Cik Hairul. Ya. Saya dah buka Hedi. Then macam mana kita nak start dia tadi tu? Nak jadikan apa? Window ni nampak tak? Ada nampak tak? Dah. Okey. Tapi localhost saya tak ada. Localhost kat sini ada tulis unnamed ke? Dia tulis apa sebelah kiri? Ada session name. Bawah tu tak ada localhost. Sebelah kiri ni ada tak localhost? Tak ada. Dia tulis apa? Kalau yang belah kanan ni ada dengan SSL. Lepas tu bawah dia import setting file. Oh, mungkin boleh klik new kat sini kot. Okey, tak apa, saya delete dulu. Dia punya localhost ni saya delete dulu. By right. Okey, saya delete dulu. Okey, macam tu saya. Ini cuma connection ya, kita bukan delete database. Dia cuma delete connection, don't worry. So klik di sini, new. Ada new button kat bawah ni? Ada. Okey, klik new. Nanti dia akan nak tulis unnamed. Type je localhost. Okey, dapat dah. Yang dia punya setting ni sama je. Setting ni sama je. Kita akan gunakan localhost ataupun 127.0.0.1. Itu adalah sama dengan localhost. Username, root, password je. Kita tak reset apa-apa. Kita maintain je null. No problem. Port 3306 dan klik open lah. Boleh dapat yang tu? Okey, dapat. Kalau boleh, klik open. Kita akan nampak database kita. Cik Errol, Ya. dia can connect to MySQL tu 127.0.0. Ya, itu localhost lah tu. Localhost 127 tak, maintain je 127.0.0.1. Maintain. Tapi bila kita open tu dia can connect. Dia apa? Tak connect. Oh, kalau macam tu, try tukar kepada localhost. Tukar kepada localhost Saya buang dulu. Adik. Kalau 127.0.0.1 tak ni, mungkin ni kot tak on dia punya MySQL server. Oh, ni dekat Xam. Pastikan dalam Xam Oh, Control Panel okay. onkan MySQL. Okay, I try sekali.
Sebab dia connect dengan MySQL database server. Okey. Kalau servis dia tak on, dia tak boleh nak connect lah obviously. Okey, alhamdulillah okey. Encik Hairul, tadi tu memang kita tekan open je kan tadi? Bila kita dah klik dulu. Dia dah open. Open saja kan? Kemudian dia akan bawa kita kepada ni lah. Benda ni sama je macam interface PHP My Admin. Cuma dia dalam bentuk window. So sebelah kiri ni kita akan nampak dia punya senarai database. Sebelah kanan tu kita akan ada macam-macam lah. Sekejap ya. Contohnya macam ni. Ni yang kita buat semalam. Project ILP. Ni yang kita buat semalam. Project ILP. Nampak tak? Ada tak semalam punya? Ada. Kalau kita nampak database malam yang namanya Project ILP, dan should be okay lah. InsyaAllah. Cik Khairul, Okay. yang Cik Khairul tunjukkan sini, dia nampak SQL punya skrip kan? So macam mana nak nampakkan skrip tu? Tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay. Okay. Kalau tadi kita dah copy kan bengkel PHP, sebab itu adalah SQL command je. Apa yang saya nak buat adalah kita nak buat satu table baru. Nama dia bengkel PHP. Dalam tu ada beberapa banyak table lah. Tapi nanti saya akan tunjuk macam nak buat table baru juga. So nak buat itu kita kena pergi kepada query. Sebenarnya dia boleh load SQL file ataupun run SQL file pun boleh juga. Kita boleh load SQL file ataupun kita akan run SQL file. Tapi kalau file tu besar, then kita kena guna load function lah, load SQL file. 1 gig ke kan? Kita tak boleh nak copy paste. Lambat proses dia. So kita load dia dengan SQL file. Load SQL file. Kita boleh gunakan load SQL file untuk load SQL file yang kita ada tu lah, ataupun dia punya SQL dump. Kalau nak mudah, kita pergi kepada query, kita klik new query. Kepada query ni kan, kita klik new query. Jadi kita akan dapat satu canvas kosong yang ni merujuk kepada query tu adalah SQL lah, SQL command. Query tu merujuk kepada SQL command. Jadi kita paste saja, Ctrl V. Okay, kita paste saja, Ctrl V. So data-data ni table pengguna ni kita akan pakai nanti, tapi saya akan bagi tahulah macam mana nak buat semua benda ni. No problem. Okay, lepas tu kita akan run. Pada bahagian atas ni ada button run query. Ini adalah query window. Atas ni button run. Ya. Yeah. Kita copy yang database tadi SQL tadi ke? Ya. Tadi dalam VS Code saya dah minta buka bengkel php.sql kan. Klik pada script yang ni, SQL ini, select all, Ctrl A, select all, Ctrl A, copy, Ctrl C. Okay, so kita copy script ni semua ni, SQL dump ni, Ctrl A, Ctrl C. Then kita pergi kepada new query. Dalam ID SQL, kita pergi kepada new query. Then kita paste di sini. Ctrl V. Memang biasanya saya tak akan tunjukkan right click, paste. Itu jauh. Perjalanan jauh. Ctrl V saja. Dia tak ada import tak ada kan? Ada. Ni file. Ni load SQL ni import lah. Tapi kalau file yang kecil tak payahlah nak import. Boleh je nak import. Kalau nak import SQL pun boleh. Ni nama dia load SQL file. Ini import lah ni. Boleh je macam mana cara pun. Load SQL file pun boleh. Copy terus kat sini dalam bentuk query dan kita run query, itu pun import juga. So ada banyak cara lah. Cik Khairul, apa ni file bengkel PHP tu ada share kat WhatsApp ke? Saya letak dalam GitHub. Oh, ada dalam GitHub Link tu saya letak dalam grup WhatsApp group. Okay. Dan kalau kita tak nampak, kita kena refresh lah. Tu. Bengkel PHP. Oh, ada produk tak? Tak apalah.
Okey, tak apa, tak penting. Yang tak berjaya tu, yang command yang tak berjaya tu kita abaikan. Yang penting kita dah ada table bengkel PHP. Sebenarnya nak create table baru boleh je, bengkel PHP file, sorry. Dia boleh right click kat localhost, create new database. Buat macam tu pun boleh. Cumanya saya nak tunjuk macam mana, semalam saya dah tunjuk export. Hari ni saya nak tunjuk import. Macam tu je lah. Kira kalau ada warning tu tak apa, abaikan apa je ni? Warning tu abaikan. Tak apa, table tu tak penting sangat pun. Sebab kita akan buat juga table baru kita sendiri. So sekarang ni boleh bagi saya satu idea apa sistem yang kita nak buat, apa entiti yang terlibat, mungkin satu ataupun dua entiti, supaya kita boleh kita boleh start off kita punya projek. Kalau sebelum ni saya ada pernah buat table pasal gelanggang, ada table pasal pelajar, ada table pasal tempahan, makanan, macam-macam lah. Tapi sekarang ni nak buat entiti apa? Boleh saya ni minta cadangan daripada peserta? Buat sistem kehadiran pekerja. Sistem kehadiran. Jadi sistem kehadiran Sistem saya kehadiran. buat table dia. Table dia macam mana? Okey, IC, nama. Right click di sini. Kita create new table. Okay, kita create new table dalam bengkel PHP. Sekarang ni saya work on bengkel PHP. Saya sedang menyediakan database table dalam bengkel PHP. So kalau nak buat table baru, right click bengkel PHP ni. Create new table. Create new table. Kalau tak Okay. ada sebab Tak apa? Nama ada dia tu. apa tadi? Kehadiran. Cik Edi, kalau tak ada tu macam mana? Refresh Tak ada. Ha. Tak ada apa? Tak ada ada bengkel. bengkel PHP. Try refresh. Try button refresh ni. Saya refresh pun still tak ada. Right click localhost. Okey, right click, Refresh. refresh Dekat atas dah ya? Kat atas. Tadi ada tekan run tak? Ada Refresh tekan Oh, run belum. Sorry, run, run. 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 run Okey, query run tak tekan belum. Rasanya Okey, Tadi dia ada run. warning je. Okey, run. Tadi run warning. dia pun tak keluar. Kena refresh juga. Dia memang kena refresh. Dia kena refresh. Okey. Okey, Dia kena thank you. refresh. Thank you. Sebab konsep database client sama je. Maksudnya dia akan fetch daripada database server. Ini adalah database client. So dia bukannya database yang sebenar. Okey. Dia kena Okey. dapatkan data daripada database. Okay, so mungkin kita akan banyak gunakan refresh lah. Kadang-kadang dia keluar, okey. kadang-kadang dia kena refresh. Tapi kalau tak run query tu memang tak boleh nak ni lah. Oh, Dalam okey. query tu, Hmm. dia ada mention kat situ create database bengkel PHP ni. Create database bengkel PHP. Oh, okey. Kalau kita tak run query ni, dia tak createkan database bengkel PHP lah. Dia kena run query ni. Baru boleh kita dapat bengkel PHP database. So apa tadi kehadiran? Satu table yang kita perlukan dalam kehadiran apa? Untuk ni kehadiran tu? Cik kira nak data dia ke apa? Entiti dia ke apa? Table dulu. Kita buat table dulu. Contohnya kita nak buat sistem berkaitan dengan kehadiran. So table dia apa? Table dia nak ada IC, Nombor pekerja kan. nombor pekerja, Bagi nama dulu. Nama. nama, User lah kot. Mereka boleh tak? Users. 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 Boleh juga. Apa dia? User? Table users. Table users. User, nama table user. Ya. Users. Boleh ke Cik Kira? Kehadiran rekod. ID dia lah tu. Okay, jap. Saya katakan kehadiran dulu lah. Ni untuk staff ke? Untuk staff. Okey. Baik. So, saya letak staff dululah. Staff, Okay. maklumat staff. Maklumat. Kemudian kita tambah kat sini
first yang saya suka memang saya akan start dengan ID lah. ID. Lepas tu ada lagi? Sorry Cik Hairul, itu tekan kat mana dulu bila dah ada banking PHP tu? Right click, Tarik kat create okey. new, Okey. table. New New table Okey. Create new, table. Table. Okey. So kita ada staff, satu ID, lepas tu apa tadi? IC. IC je ke? Okay, nombor IC. Yang ni mungkin nombor IC berapa? 12 eh? 12. Nak ada dash ke? Tak nak. Ada lah. Dia Tak boleh lah. kan Cik Khairul? Boleh. Tapi senang ke susah kalau ada tu? Tak, biasanya dash ni kadang-kadang nak proses je leceh sikit. Tak payahlah. Sebab tu banyak developer dia tak suka letak dash. Biasa kita Proses key dia in leceh terus sikit. direct kan? Ya, Key in ada direct calculation terus. tambahan dengan dash tu. Tapi kita tak boleh gunakan integer lah sebab kita nak contohnya macam kalau dia start yang lahir tahun 01 kan, 2001 kan, dia akan start dengan 01. So kalau integer kosong akan jadi kat depan tu akan jadi nombor tak bererti. So dia akan cascade kosong kat depan. So kita kena buat char lah. Sebab dia fixed length. Okay, apa lagi? Ada tak yang berkaitan dengan nama? Nama. Ataupun, okay, nama. Satu lagi? Nombor handphone? Nombor handphone mungkin tak critical. Ada. Dia tak nak staff? banyak sangat. Ya. Nombor staff? Nombor staff, okay. Okay, apa lagi? Apa yang akan merekodkan kehadiran dia? Dia hadir ke tidak? Macam mana nak rekodkan yang dia tu hadir ataupun tidak? Tapi tu many to many relationship. Apa yang nak mudahkan dia? End time dia ke? End time eh? Timestamp. Timestamp. Timestamp login. Login, log out. Macam tu lah kan. Saya buat login je lah dulu. Panjang sangat. So nombor staff ni saya akan ignore dulu. Sebab nanti kalau banyak sangat dia punya item, kod dia akan jadi lebih kompleks lah. Memanglah kita expect benda itu advance, tapi kalau kita nak cover fundamentals ni tak perlu banyak sangat dia punya field. Cik Khairul nak tanya, kalau macam kita ada banyak data kan, adakah kita perlu buat table yang banyak and then kita buat relationship macam tu? Ya, betul. Itu yang sebaiknya lah. Maknanya kita tak payah dump semua tu dalam satu table lah. Maknanya kita kena Betul. buat beberapa table. Kita akan link dengan beberapa table yang lain lah. Check in ni saya boleh buat timestamp lah kot. Timestamp. Timestamp tu lebih kepada date time. Timestamp ke date time. Timestamp je lah senang. Okay. So treatment kita ni tak habis lagi. Sebab saya nak jadikan ID ni auto increment. So macam mana nak jadikan ID ni auto increment dalam ID SQL? Jangan save dulu, right click dia kat sini. Klik, bukan right click. Pada default ni, kita klik dan set dia auto increment. Saya nak auto increment pada ID ya. Ini bukannya ID kepada staff. Ini adalah ID kepada record. So untuk ID kepada record, saya suka amalkan ID dengan auto increment. Itu yang saya suka amalkan lah. So dia ada auto increment dan sepatutnya dia akan jadi index lah. Cik Hairul, tadi yang macam mana daripada yang ID tu, macam mana kita jadikan dia default tu? Auto increment. Daripada yang ID tu. Dia default ni, klik pada ID. ID. Klik pada default ni. Sekejap ya, saya klik pada ni kat sini. Klik. Dan dia akan keluar auto increment kat bawah ni. Sekejap tak keluar lah daripada ID tu. ID ni integer kan? Ya. Betul? So daripada default tu. Ada pada kolom default ni. Klik
Okey. Okey, dapat dah. Dia akan keluar senarai, Okey, auto. auto increment, Okey, dapat. klik auto increment dan klik OK. So dia akan dapat auto increment. Thank you. So kemudian kita akan buat some sort of indexing dia lah. So dia akan dapat primary. Dan yang lain tu kalau nombor IC ataupun nombor staff nak jadikan dia unique, boleh set dia unique lah. Sebab kita tak expect untuk redundant kan. Maksudnya tak akan ada record staff dengan nombor IC yang sama. So kita boleh set dia sebagai unique lah. Syirul, kita nak jadi primary key tu kat mana? Tekan ID Pada ID ni right click, Okey. create new key. Oh, Primary. new key. Cik Khairul, yang key tu apa beza dia Cik Khairul? Key apa? Kan yang masa kita nak buat tadi tu, dia primary yang bawah key tu apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Saya tak pasti sangat. Biasanya saya set primary. Kalau katakan tak nak yang redundant, kita set dia sebagai unique lah. Kalau nak set unique. Tapi itulah kadang-kadang dia orang tak suka implement dalam database. Dia orang enforce dalam PHP. Tapi ada juga yang enforce dalam database. Lepas tu dalam PHP pun kena buat enforce juga. So kita akan dapat simple macam ni. Ada 1, 2, 3. Nama, check in. Okay. Then kita save lah. Klik save. So staff ni mungkin kita akan buat satu sistem kehadiran. So kita akan sebenarnya timestamp ni tak sepatutnya letak kat sini. Tapi tak apalah. Sebab timestamp ni sepatutnya dalam table yang lain. Dia akan ada dalam table yang lain. So saya rasa timestamp ni saya akan delete dulu. Sebab tak sepatutnya dia dalam table tu. Kita imagine check-in ni berlaku setiap hari. Jadi takkanlah kita nak letak dalam satu field ni saja. Obviously kita kena buat satu table baru yang mana setiap hari dia akan update check-in tu kat sebelah table yang satu lagi. Okay. So saya akan delete check-in ni. Nanti kita akan buat satu table baru untuk handle check-in dia. Kita tak boleh letak kat sini sebab check-in secara logiknya dia berlaku setiap hari. Betul? Check-in, check-out tu dia berlaku setiap hari. Jadi macam mana kita nak simpan, okay, check-in dia untuk hari ni pukul berapa? Check-in dia untuk esok pukul berapa? So kita macam nak simpan? Kita tak boleh sediakan dalam sini, tak boleh. So kita remove benda ni lah. Saya akan remove benda ni. Boleh remove dulu. Sebab dia tak logik pun letak check-in kat sini. Okay, mungkin kita tambah baru lah. Apa satu lagi? Apa tadi? Nombor staff. Boleh ya? Tapi nombor staff, nombor ID tu lebih kurang sama je lah. Boleh sama je kalau kat situ. Nombor ID ni. Unit. Sama dah. Unit tu, bank bahagian. Jabatan. Okey. Jabatan. Baik. Unit yang nama dia kat sana. Unit ke jabatan? Bahagian. Bahagian. Baik. Bahagian. Baca. Ini mungkin kita letak kod sahajalah. Nanti kita akan letak kod. Kod jabatan kat sana mungkin melibatkan berapa? 10 digit? 10 macam JTMK macam tu ya? Ataupun kalau kita orang kod bengkel F05 macam tu. Oh, itu dah grade jabatan lah. Kalau nak bahasa mudah TPM tu. Ya, kalau tu CAT dalam 4 je. CADD tapi pentadbiran dalam 10 lah, dalam 10 betul. So ini kita akan letak kod sajalah, kod bahagian. Okay, so sekarang ni kita ada ID, nombor IC, nama dengan bahagian. Kod bahagian lah, tapi tak kisahlah kita letak bahagian tu tak apa. Khairul, kemudian, sebelum tu macam mana kalau kita nak padam apa tadi, macam unik tu dengan, sebab saya ada buat tu, tak tahu nak padam kat mana. Right click, remove. Bukan remove table, remove row, remove primary key. Nak remove key, Cik Edi. Right click.
Oh, nak remove key. Alamak, Ya, ya. nak remove key. Dia Tak bertambah. Oh, kat atas ni. Dia boleh delete ni. Klik pada yang ada key tu. Nanti dia akan keluar ni kan senarai key yang ada kat atas ni. Kat sini boleh delete. Boleh remove. Oh, okay. Right click. Kalau dia keluar klik. Okay, klik save. Okay, lepas tu letak dummy data je lah. Letak dummy data. 2 ke 3 ke pun okey lah. Macam mana nak letak dummy data, dia ada option kat sini, data. Kat bahagian atas ni ada tab data. So kat sini kita boleh masukkan data baru lah. Insert row, right click, insert row ataupun tekan button insert. ID ni macam biasa, kita biar saja. Ini adalah Sorry saya tadi dah create new tapi table saya tu untitled. Macam mana kita nak buat table tu nama staff tu? oh untitled. Jap. Ni kat sini untitled. Right click, edit. Oh, okay. Nanti dia akan keluar balik. Pada bahagian basic ni, tukarlah untitled kepada staff. Oh, okay. Lepas tu save balik. Data, name, bahagian, bagi contoh bahagian kat sana. TPP. TPP. J, T. Teknologi. JT. Boleh lah. TPP. Teknologi apa? JT. TPP. Teknologi. Okay. Okey lah. 7. Oh, dah pukul 10 dah. Seterusnya tambah row. Ya. Nak tanya kalau nak insert ni, tekan apa? Insert apa? Nak insert yang Right click. Insert row. Insert row. Right click. Insert row. Ataupun tekan button insert daripada keyboard. INS insert. Okay, ini contoh data. Ini contoh data. Dapat 2, 3 pun okey dah. Sebab kita akan buat satu proses yang nama dia insert record. Saya akan tunjukkan proses macam mana kita boleh insert record. Okay, nanti kita akan buat satu interface antara muka untuk kita masukkan record staff menggunakan interface HTML. So jangan lupa kita punya field name, kita ada ID, no IC, nama dengan bahagian. ID, no IC, nama dengan bahagian. Cik Keros, saya punya tu dia macam tak boleh lah yang insert itu. Kat mana dia punya tu? Tak boleh? Insert dia tu dia tak muncul lah, tak tahu lah. Okay, jumpa dah. Right click, insert. Right click, jumpa dah. Okay, terima kasih. Ya, HDSQL ni banyak main right click. Cik Khairul. Cik Khairul. Ya. Saya buat dalam PHP MyAdmin pasal saya tak ada HDSQL. Okay. Dekat PHP MyAdmin tu nak setkan primary key tu kat mana? Sorry saya tak macam tak jumpa. Ingat tak kalau tu tahu tak apa. Ya.
Kalau PHP My Admin, Lepas ada name, type, len value, default semua tu. dia set dulu, klik dulu AI tu, yang ada A_I tu. Nampak tak, perasan tak? Semalam pun saya tunjuk juga A_I tu untuk increment. Nanti dia akan automatic dapat primary key lah, dapat key lah. Ada tak tick button yang ada AI tu? Ada. Oh, yang tu kan? Tick yang tu nanti dia akan jadi inilah. Oh, okey. Jadi ID. Betul. Okay. Bila tick tu kat index tu keluar primary terus. Okey. So yang ni kita buat sekali je. Okay. Yang ni kita buat sekali je. Yang penting ID ni auto increment. Kalau dia tak auto increment, kita kena masukkan dia lah melalui sistem. Okay, melalui sistem tu macam kita akan generate auto number macam tu lah. Tapi itu panjang sikit kerja dia, taklah panjang. Cumanya kalau dah ada implementation dalam database, dia dah buatkan terus auto increment 1, 2, 3 terus, lebih mudah lah. Cik Carol, dia auto save Dia tak payah save Dia tak ya save rasanya. Data tu dia terus masuk. Data tu dia terus masuk. Bila tekan enter je dia biasanya terus masuk. Cik Carol boleh tolong yang key tu tak tadi? Macam mana nak Key? buat key tu? Sebab saya nak save tu, saya punya key tak ada dekat nombor IC. Kat mana tadi ya? Okay, saya pergi pada structure dia balik. Mana structure dia? Ni, okay. Boleh pergi pada structure dia. Yang penting ni auto increment. ID ni. Yang penting ID ni kita select asal dia null. Betul, asal dia null. Okay, dah. Asal dia null. So klik kat sini pada default ni. Klik dia. Dan set auto increment. Okay dah. Dah dapat? Dah. Okay. Yang key tu? Key apa? Oh, right click. Right click. Add create new key. Mana add? Right click, create new key, primary. Primary. Okay. Okay, bila dah masukkan data, kita akan buat connection. Saya ulang balik, database MySQL database server, dia adalah entiti yang berasingan dengan Apache Web Server. Sebab PHP kita duduk dalam Apache Web Server. Jadi Apache kita duduk dalam PHP, dia duduk dalam Apache Web Server. Sebenarnya kalau nak nampak proses ni, siapa-siapa yang familiar dengan Linux ataupun Unix ataupun Mac, dia akan dapati bahawa database server dengan web server ni dia akan menghasilkan dua background process ataupun dua daemon yang berbeza. So Apache dengan MySQL, in fact even dia dalam sistem yang sama. Kalau dalam Unix ni nak communicate between daemon yang berbeza tu, dia kena ada authentication juga. Okay, dia kena ada authentication juga. So macam mana nak buat authentication ini? Kita boleh set up satu configuration file ataupun database connection file. Nak buat kat mana? Kita patah balik kepada bengkel PHP folder tadi dalam VS Code. Okay, dalam VS Code. So kita create satu file baru. File tu tak ada lagi. So kita create satu file baru. Namanya connection.php. Okay, tak kisahlah dbconnect.php ke connection.php ke code. Kadang-kadang kita nak camouflage, kita buat test.php ke. Boleh je. Tapi yang penting configuration file tu kita kena letakkan dalam, inilah contoh dia. Connection. Oh, silap je. Connection name. So ini adalah connection.php.
File ni adalah file proses yang berisi setting dia. So tak perlu HTML lah. Tak payah HTML. Tak payah HTML. So untuk buat connection ini, kalau shortcut dia pun boleh. Tapi kalau katakan kita nak yang panjang dia pun boleh. Yang mana kalau kita lihat dalam dalam php.net, php.net/mysqli_connect. Ini adalah API yang kita pakai untuk buat database connection antara PHP dengan MySQL. Nama dia adalah mysqli_connect. Okay, ini adalah mysqli_connect adalah versi procedural. Kalau nak versi OOP boleh gunakan MySQL ::connect. Itu OOP punya version. So saya macam yang saya bagi tahu awal, saya memang akan gunakan mysqli_connect yang procedural. So dalam ni kita perlukan apa? Kita perlukan beberapa maklumat lah. Beberapa maklumat iaitu ni. Kita perlukan local name, username dengan password. Sini ni yang lama kot. Okay, kita perlu sediakan username, server name, username kepada database, dan kita perlukan password kepada database root, dan satu lagi kita boleh mention juga dia punya database name, database name. Maksudnya kat situ database name kita adalah bengkel PHP. Sekarang ni saya nak gunakan database bengkel PHP. Okay, database kita adalah bengkel PHP. Dan kalau kita perhatikan tadi, dia punya, kalau kita lihat kepada localhost properties tadi, connection properties, dia akan point kepada localhost ataupun 127.0.0.1 itu fine. Lepas tu kita ada, tak ada kat sini pula. Boleh edit tak? Tak ada kena. Okay, kita perlukan root, username root. Macam mana ya? Cuba disconnect sekejap. Disconnect. Okay. Ini adalah maklumat kita, localhost. Okay, lepas tu kita ada username. Untuk database tersebut, kita dah set username. Dia dah set username, nama dia root. Dan password dia tak ada. Password dia tak ada. Macam yang saya mention sebelum ni, dalam development, saya sebenarnya tak concern sangat dia punya password ni. Sebab apa? Sebab bila kita port masuk ke dalam server memang pasti akan ada polisi untuk letak password. So nanti kita tukarlah dia punya maklumat credential itu dalam file connection. Yang tu saya akan tunjuk pada hari keempat. Macam mana nak port out ke dalam database, ke dalam online ataupun public domain server. Okay. Apa tadi? Mana tadi? Database kita. Okay. So, first yang kita perlukan adalah, saya suka buat variable macam ni. Server name. Server name ni biasanya localhost. Kalau kadang-kadang sistem kita tak faham localhost, so letaklah IP number dia 127.0.0.1. Lepas tu kita ada DB username. Kalau nak mudah mungkin kita letak DB lah. DB server name, DB username. Ini adalah DB username. Ini adalah default yang dibekalkan. Root. DB password. Ini null. Setakat ni null. Lepas tu kita buat DB name. DB name adalah bengkel PHP. So untuk connect kepada database tersebut, kita kena gunakan arahan MySQLi Connect. Okay, MySQLi Connect.
MySQLi connect. Tapi kita kena letak kat sini mungkin DB ataupun connection je lah. Kan sama dengan MySQLi_connect. So first yang parameter yang kita perlukan adalah DB server name. Kita capture daripada sini je lah, DB server name. Lepas tu kita dapatkan DB username. Dan ini kena ikut turutan ya. Kalau tak ikut turutan dia tak betul nanti. Sebab dia dah ada dalam documentation dia. So kita kena buat ikut dalam documentation dia lah. Maklumat pertama yang diperlukan adalah server name dia, localhost. Maklumat kedua adalah username kepada DB tersebut. Username dia root. Dan yang seterusnya lah password. Dan last kali adalah DB name terus terletak dalam tu. DB name ni maksudnya kita nak connect dengan database bengkel PHP. So kita kena define kat sini bengkel PHP. Sebab apa? Sebab normally sistem kita akan connect kepada satu database je. Kita akan connect kepada satu database je. So connection tu kepada satu database sajalah. Kalau nak buat multiple database, yang tu saya tak pasti pula. Boleh buat, tapi kita kena buat connection setting yang lain lah. Connection setting yang berbeza. Mungkin kita boleh differentiate. Satu ni connection kepada bengkel PHP, satu lagi connection kepada project ILP contoh dia lah. Macam tu lah. So kita kena buat dua connection yang berbeza. Nanti kita akan connect dia kepada database yang berbeza. Tapi normally satu sistem satu je lah database. Satu sistem unless kita nak buat microservices yang terlain. Tapi yang ni kita nak connect kepada database saja. Satu database saja. So kita boleh check. Yang ni saya nak buat checking. Semak database connected. Kalau database connected, kita boleh semak menggunakan item ini. Con ini merujuk kepada connection information kepada database, yang mana kalau dia dapat true, maksudnya connected lah tu. Okay, maksudnya connected lah tu. So MySQLi_connect ni bila dia execute, dia akan menerima, dia akan menghasilkan, dia akan kembalikan data sama ada true ataupun error lah, true ataupun error. Kalau kita semak dia true, maksudnya kita sure bahawa benda tu connected. So kita buat simple message. Else, tak ada error lah. So else, kita expecting error lah. Kalau true, obviously dia boleh connect. Kalau else, kita boleh buat arahan lain lah. Contohnya kita paparkan error message ke apa ke. Kita boleh buat macam tu. Contohnya lah. Contoh macam tu. Sekarang ni testing kita ni, kita cuba nak pastikan dia connected. Itu je. Test kita ni sekarang ni, kita nak pastikan dia connected. Itu je yang kita nak pastikan. So kalau keluar arahan ini, kalau keluar notification ini, database connected, maksudnya kita dah berjaya connect kepada database kita lah. Yang kita define kat atas ni. Unless kalau katakan username kita berbeza, kena tukar lah. Password kita berbeza, kena tukar lah. Kalau DB name kita berbeza pun, ya, kena tukar. Okay, so kita test. Sekarang ni kita berada dalam mana? Bengkel PHP ya. Folder kita sekarang pada bengkel PHP. Cari connection. Okay. Connection, mana connection? Oh, saya tak refresh. Ni connection. Okay, database connected. Itu je yang kita nak buat sekarang ni. Sebab apa? Kita just nak pastikan yang database kita daripada PHP connect dengan MySQL. Itu saja.
Itu je. Itu je yang kita nak buat sekarang ni. Nak pastikan dia connected. Kalau katakan dia tak connected, contohnya macam kita tersilap nama database. Bila kita tukar macam tu, dia akan bagi tahu ada error message bla bla bla. Unknown database bengkel PHP 1. Nampak ni? Dia akan keluar macam tu lah. Automatik dia akan keluarkan error mengatakan bahawa bla bla bla. Okay. So kita kena adjust balik lah kepada. Okay. Kalau katakan kita punya database password kita silap pun, contohnya macam kita letak password sedangkan dia tak ada password. So dia akan keluar error message juga. Access denied for the user sebab password dia tu salah. Okay, so patah balik. Okay, so ini yang kita akan, ini je yang kita buat untuk hari ni. Connection.php, bukan hari ni lah. Untuk sekarang ni lah. Exercise sekarang ni, itu je yang kita nak buat. Saya punya ada error pula. Apa error dia? Tak apa. Oh, apa error dia? Boleh share dalam WhatsApp group. Oh. Screenshot. Mana grup kita? Mana grup? Oh ni. Highlight pula. Okay, dah jumpa dah. Saya rasa $1 sign 2 kali kot. Dah, jumpa? Dah, jumpa dah. Alhamdulillah. $sign. Yelah. Ni setiap satu ni adalah variable. So pastikan dia adalah ada $sign lah. Con ni pun variable juga. So ingat dia punya database connectivity dia berada dalam con. Dia dalam variable con. Kalau yang drastic sikit, bila tak boleh connect kepada DB ni, biasanya orang akan exit lah. Itu yang consider drastic lah. Cik Kero nak Kalau ada tanya. error, dia akan exit terus. Nak tanya, kalau macam kita ada error ke kan, macam mana kita nak rujuk yang tentang error kita tu? Ada idea tak? Saya just sebab kadang-kadang kita ada error macam-macam kan. Macam biasa saya itulah. Sekejap ya saya tunjuk. Contohnya kalau katakan kita letak password kat sini. Kan? Kita letak password. Tiba-tiba bila kita run, dia ada error lah, obvious. Okay. Kalau macam saya akan copy lah. Kalau macam saya, awal-awal saya nampak error ni, saya akan copy je. Copy, lepas tu letak kat Google. Memang ayat Google je lah tu klise. Ayat dia tu kadang-kadang kan saya dah buat macam tu tau. Tapi kadang-kadang saya tak faham apa benda dia tu kan. Itu macam mana ya nak terangkan. Allah. Berdasarkan Cik Kero punya pengalaman lah kan bagi. Pengalaman saya macam tu, saya akan Google. Memang setiap kali saya ada error, insya-Allah saya akan Google. Sebab saya tak tahu semua benda. Biasanya bila kita memang awal-awal, contohnya baru ni saya belajar satu language baru, Ionic contohnya kan. So bila error je keluar kat interface tu ke ataupun keluar kat mana-mana, saya akan copy dan masukkan dalam Google. Ini contoh dia lah. Dan biasanya yang akan keluar adalah Stack Overflow lah. Kebanyakannya adalah Stack Overflow. Dia akan, okay, contohnya kan warning bla bla bla. Okay, lepas tu dia tunjuk kat sini. Antara solution dia ataupun checking yang kita boleh buat. Okay, verify the permission bla bla bla. Cuma itulah.
Stack Overflow ni yalah, mungkin ada barrier dia sikit. Kita kena baca lah dalam ni contoh-contoh yang dibekalkan. Kadang-kadang bila kita nampak cadangan solution tu, kita buat lah. Tapi kadang-kadang ada yang tak jadi juga. So kita kena cari kat tempat lain pula. Itu yang biasa saya amalkan lah. Saya minta maaf, memang saya akan banyak gunakan Google. Walaupun saya tahu jawapan tu memang jawapan yang klise. Tapi kalau katakan kita dah, contohnya lah, dia macam kita mengajar matematik semua kan. Bila kita first time kita mengajar matematik tu memang kita kelang kabut, sebab satu kita nak fahamkan, satu kita nak memahamkan orang, satu kita nak cari apa yang silap dia. Sebab kadang-kadang bila student tu jawab bla bla bla, tiba-tiba kita kata oh jawapan tu tak sama dengan jawapan saya. Maksudnya silap lah kat student tu. So apa step yang dia problem, kita kena detect lah. Sama juga macam programming ni, kalau ada error, first time ada error, memang kita terpaksa cari dia punya error, kita kena rectify, kita kena settlekan, barulah kita confident untuk mengajar. Dan yalah, first time mengajar tu memang dia akan berlaku proses macam tu lah. Kita akan kelang kabut, dapat error, kita kena cari error. Itu memang biasanya berlaku. Awal-awal kita cover programming language yang baru, memang kita akan risau dengan error tu lah, sebab kita tak biasa dengan error tu. Tapi along the way tu, kalau macam dah setahun, 2 tahun, nanti kita akan dapat dia punya ni lah. Dia punya apa namanya? Dia punya rentak tu. Tapi memang biasanya saya analisis ni memang saya akan Google. Kalau ada apa-apa error, keluar error, saya akan Google. Itu je lah yang biasa saya buat. Lah. Saya minta maaf kalau jawapan tu klise. Nak kata macam yalah, macam kita selalu bagi tahu dia orang pun Google je lah. So sekarang ni saya bagi tahu Google. Okay, Cik Khairul, terima Google kasih. error tu kita Google. Lepas tu kita cari cadangan jawapan tu. Lepas tu kita usahakan daripada situ, dapatkan idea. Okey, saya minta maaf. Okey, kat mana tadi? Alamak. Error connection tadi tu yang bawa else tu. Oh, ada error? Bukan, dekat VS Code tadi tu. Kat VS Code. Kat else ni ada apa? Ada exit ke? Ada exit. Oh, exit ni error lah. Mungkin exit error lah kot. Kita off sekejap exit. Dia sama ada exit kosong, exit 1. Yang tu kita kena macam tu lah. Kena rujuk balik. Macam mana PHP handle exit. Exit kosong dah. Exit with an error code. Oh, exit 1. Okay. Exit 1. The error. Password tak tukar. Oh, password. Okay. So apa tadi? Kat sini ada error. Dah dapat dah. The else ada penutup dia. Else ada penutup dia. Nampak? Dapat. Okay. So kadang-kadang apa namanya, bracket ni pun critical juga, sebab selalunya kita terlupa lah bracket. So kalau nak kita minta VS Code ni ingatkan dia punya bracket pun ada, kita boleh gunakan bracket colorizer lah. Yang kemarin saya minta install tu, dalam plugin dia boleh dapatkan bracket colorizer. So bila kita klik kat sini, nanti dia akan highlight, oh penutup dia kat mana, buka dia kat mana. Klik pada pembuka
kurungan, dia punya penutup dia bagi tahu kat mana. Tu nama dia bracket colorizer lah, dia boleh bantu kita lah untuk detect bracket tu kat mana penutup dia. Listing. Okay, kita buat listing dulu. Listing ataupun kita buat search dululah. Search kepada record dalam table. Okay, record dalam table. So untuk tujuan ini kita akan buat satu file baru. Kita akan buat satu file baru. Okay. Untuk projek kita, saya cadangkan kita buat prefix lah. Senang untuk locate dan senang untuk kita letak. Bila kita buat directory listing tu supaya nampak kat bahagian atas, terus senang nak access. So saya cadangkan kita buat prefix 00. So semua file yang kita akan buat lepas ni dia ada prefix 00. Prefix tu maksudnya kat depan tu ada 00 form carian. So that nanti bila katakan kita refresh dalam directory listing, dia akan nampak kat atas. Tu form carian. Just simple teknik je lah. Simple teknik je. Lebih baik kalau kita buat folder. Tapi tak apa. Kita buat satu form carian di sini. Saya tak akan start dengan HTML. HTML tu saya tangguhkan dulu. Sebab nanti kita akan buat dia punya header. So header HTML tu akan berada dalam header file. Okay, nanti saya akan split. So untuk tujuan ini kita start dulu dengan PHP. So untuk kita buat carian ataupun sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat senarai dulu. So stepnya saya akan buat senarai dulu. Senarai tu apa? Kita akan capture data daripada database untuk kita senaraikan di sini. Untuk kita buat carian di sini. Untuk kita buat senarai, kita buat senarai dulu Kita buat senarai dulu. So macam mana kita nak buat senarai? Setiap page yang kita nak nak connect dengan database, okay, setiap page yang kita nak connect dengan database, obviously kita kena include je lah. Include ni adalah arahan untuk kita capture file yang luar daripada file ini. Maksudnya kita nak masukkan kod daripada luar. Masukkan daripada luar file. So connection database kita tadi berada pada connection.php dan obviously bila kita dah settle, kita kena close lah. Okay, tutup BB. Ini adalah good practice yang mana selepas kita settle buat apa-apa manipulasi data pada database, kita tutup je lah database kita. Macam nak tutup? Database close MySQL lah. MySQLi underscore close. Ini biasanya kita jarang amalkan lah, tapi tak apa, saya nak tunjuk, nak bagi tahu bahawa MySQLi underscore close ni kita boleh buat pada setiap kali selepas kita exit daripada page tersebut. So kalau kita nak mulakan page yang ada connection dengan database, kita buatlah connection.php. Sebab apa? Sebab connection.php ni ada dia punya maklumat tentang database connectivity. Ada dia punya localhost, ada punya root, ada dia punya bengkel PHP, database name. Satu lagi lebihan dia, sebab connection information ini dia akan appear setiap kali page. Jadi kalau page kita ada 10 ataupun 20 page yang connect dengan database, apa-apa perubahan pada kita punya localhost, server name ataupun DB username ataupun password kita berubah ataupun DB name kita berubah, kita boleh ubah satu tempat saja dan the rest 20 pages tu ikut. Macam itulah. Macam kita punya header juga nanti, kita punya footer juga nanti. So that kita maintain dalam satu file yang sama. So include sajalah. Include. Untuk kita dapatkan seamless interface. Maksudnya seragam. Interface yang seragam. Database connectivity yang seragam. Sebab memang sama je database connectivity ni. Dia tak akan berubah pun. Okay, dia tak akan berubah. Maksudnya selagi kita tak pindah sistem, selagi tu dia tak berubah lah.
So kalau kita dah pindah sistem, so kita ubah satu tempat saja, iaitu dalam file connection.php. So yang tu pun nanti saya akan tunjuk bila saya try port ke dalam server yang sebenar. Okey, itu satu. Kemudian bila kita nak buat search, kita kena ada borang lah. Tapi saya tak nak buat borang tu dulu sebab saya cuma nak buat listing sahaja sekarang ini. So untuk tujuan itu, kita lihat contoh. Kadang-kadang saya lebih suka gunakan ni sebab documentation dalam PHP ni dia nampak macam banyak benda sangat. So saya lebih suka gunakan W3 Schools lah. W3 Schools MySQLi_connect. Okay. Ni contoh yang ada dalam okay, kita ada connection error. Alamak, ini procedural. Okay, saya suka yang procedural. Ini connection. Lepas tu satu lagi bukan ni. Query. Okay, query. Okay, MySQLi_query dia digunakan untuk kita run. Okay, untuk kita run SQL command. Okay, untuk kita run SQL command. Jadi kita nak run SQL command ya, kita nak run SQL command. Macam mana kita nak run SQL command? Obviously kita kena embed SQL command. Ini contoh dalam W3 Schools. Kita kena embed SQL command ini. Okay, dan kita akan run menggunakan MySQLi_query. Execute pun boleh juga. Tapi sekarang ni kita nak gunakan yang query. Okay, dan result dia akan disimpan di sini. Contohnya kalau kita select all from persons, maksudnya ataupun select all from staff, maksudnya semua record dalam table staff tu dia akan fetch dan semua we call it virtual view tu dia akan letak dalam result. Dia letakkan dalam result. So result ni merujuk kepada hasil carian tu lah, hasil carian ataupun hasil select daripada database ataupun daripada table persons. So kita kena buat select staff from staff. So kita akan buat macam tu. So, macam saya lebih suka asingkan string untuk SQL. So kita nak buat senarai, dapatkan senarai staff dari table staff. So SQL dia macam mana? SQL sama dengan, okay, kaedah yang pantas kita buat select star lah. Tapi kaedah pantas tu kadang-kadang dia tak optimize. Saya lebih suka gunakan field yang terlibat. Contohnya kita capture ID, nombor IC, apa lagi? Nama dan juga bahagian. Ini adalah senarai daripada table kita. Ini adalah senarai daripada table kita. Dalam bingkai PHP kita ada table staff. Itu adalah senarai dia. Senarai field name. Kita ada nombor IC, nama dengan bahagian. So daripada sini kita akan mold satu SQL command. Kalau katakan kita nak test SQL kita okey ataupun tidak, kita boleh gunakan query punya window from staff. Oh, staff dia saya tak ingat. Sekejap ya. So ini adalah SQL command. Okay, saya copy dia. Masukkan ke dalam satu query window kat sini. Mungkin kita boleh klik query, new query tag. So ini adalah satu cara untuk kita test lah SQL command kita tu betul ataupun tak. Macam tu. Kita masukkan query kita, SQL command kita, select ID bla bla bla. So kita execute. Ada error. So kita test dulu. Ada error ataupun tidak. Kalau dia kata ada error, you have error bla 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 stuff.
Oh, table name kita bukan Cik Hairul, from staff Okay. From. From. Ya, betul. Saya silap. From. F. Ni staff ni ada 2 F ke 1 F? Saya rujuk balik. Oh, ada single F. So, ni tak betul lah. So, pastikan dia betul dulu. Kita boleh gunakan query window dalam ID SQL untuk kita test SQL command kita. So, kalau betul, kita masukkan balik dalam yang kita embed kat sini lah. Cik Gerul, Ya. dekat bahagian select untuk ID nombor IC nama bahagian tu, Ya, case saya. sensitif ke tidak? Saya rasa dia case sensitif. Case sensitif Saya rasa lah. Saya rasa dia case sensitif. Sebab macam tu lah, saya akan sentiasa amalkan semua huruf kecil. Okay. Sebab saya tak nak confuse case sensitif ataupun tak case sensitif. Sebab ada sistem yang tak case sensitif. Macam ada database yang tak case sensitif. Tapi MySQL saya rasa dia case sensitif. Saya tak familiar sebab saya tak pernah guna huruf besar. Bukan tak pernah lah, saya akan minimizekan penggunaan huruf besar, huruf kecil. Dash pun saya tak suka nak pakai. Space pun memang saya tak akan pakai lah, space. Underscore tu mungkin kadang-kadang, tapi saya pun tak pakai underscore. Saya suka yang semua huruf kecil. Siapa-siapa yang dah ada huruf besar semua tu, nanti dia akan dapati, kita akan confuse. Ada huruf besar ke, huruf kecil ke, huruf kecil. Huruf besar, lepas tu kita confuse. Sistem ni case sensitif ke tak. So nak mengelakkan semua concern itu, yang menambahkan pening kepala kan. So saya punya praktis adalah saya akan gunakan semua huruf kecil. Tapi kalau macam kalau macam SQL command ini, yang ini dia tak kisah, huruf besar huruf kecil tak kisah. Tapi kalau yang melibatkan contohnya macam field name, melibatkan table name, yang itu saya rasa dia case sensitif. Okay, thank you. Cik Rul, sorry macam mana daripada VS Code tu kita nak pergi ke yang ni lah SQL punya tu. Daripada VS Code? Yang drag kepada heading SQL lah tadi, yang select tadi. Copy je lah. Oh, copy. Control C. Control C memang dia tak nampak. Biasanya orang buat right click. Lepas tu masuk dalam query punya heading Okay, dah masuk dalam heading. Okay. Klik query. New query new query tab Query, new query. Okay. So masukkan kat sini, try execute. Kalau dia keluar senarai macam ni, tak ada error, then SQL command ni should be okay. Maksudnya kalau dia tulis SQL error 1064? Saya tak ingat nombor-nombor tu. Dia kata SQL select ID nombor exit tu at line 1. Mungkin ada silap saya punya ni lah kot. Apa dia punya tu? Yang seterusnya dia bagi tahu apa? Cuba screenshot sikit kat dalam WhatsApp group. Okay. Saya ada jadi juga tadi, tapi error dia sebab saya copy dengan inverted comma sekali. Dia kena select SQL punya yang kan. Buang double quote tu, buang double quote. Kod SQL sahaja lah kan. Ya, yang dalam SQL tu saja. Jadi juga macam Pandaya tadi. Jangan ambil yang $sign SQL tu. $sign SQL tak nak. Select daripada select tu. Ini adalah SQL command. Sekarang ni kita kena bezakan antara PHP dengan SQL sahaja. SQL command ini dia start daripada select. Yang start daripada select. Yang $sign SQL tu tak boleh masuk sebab itu adalah kompartmen PHP. Okay. Baik. Okay, run. Okay.
Proses dia macam itulah. Mula-mula kita dapatkan SQL dia. Lepas tu kita akan execute. SQL command kita akan hantar ke DB server. So macam mana kita nak hantar ke DB server? Kita gunakan mysqli_query. Ni command PHP ataupun API MySQLi. Untuk kita I tu jangan lupa dia MySQLi. Itu adalah library ataupun API yang connect PHP kepada database MySQL. So first yang kita akan masukkan adalah connection information. Maksudnya kepada database mana. So con ini adalah maklumat kita nak connect kepada database apa. Sebab dalam connection ni kita dah ada mention con. Con ini adalah database connectivity kita. The variable con adalah database connectivity kita. So kita akan mention con ini sebagai database connectivity yang kita tengah aktif guna sekarang. SQL kat mana? Kat sini. Okay, dalam SQL. So SQL ni dia akan hantar kepada database kita. SQL ini kita akan hantar kepada database kita. So dia punya kaedah macam tu. Macam mana saya tahu? Sebab ada help dia yang membantu dalam W3 Schools. Yang ni saya guna dalam W3 Schools. Kalau tengok php.net tu nampak macam agak panjang sikit. Yang ini dalam W3 Schools dia akan bagi tahu secara direct lah. Yang sekarang ni saya gunakan procedural style. Example kalau nak tengok dalam dalam W3 Schools saya gunakan procedural style. Procedural style ni berbeza sikit dengan OO style. OO style ni dia macam ni lah, ada anak panah. Itu dah OOP style, object oriented style, OO style. Saya tak amalkan OO style, saya lebih prefer kepada bahagian procedural. Okay, sekarang ni saya gunakan amalkan procedural style. So rujuk kepada contoh dengan procedural style. Cik Khairul nak tanya, kalau macam connection yang procedural style OOP ni, dia sebenarnya dia boleh campur ke tidak? Sebab saya punya tak amalkan campur. Yelah sebab just saya nak tanya je lah, sebab saya punya starting buat sistem ni yelah belajar sendiri kan, main gedah je, buka Google buka W3 School tu yang tak tahulah mana satu yang OOP, mana satu main guna je kan. Jadi kalau dah start dengan OO style, nak maintain dia, so kita kena cari yang contoh OO style. OO style jugalah. Yeah. Oh, okay. Kalau sekarang ni saya tunjuk procedural style. Sebab awal-awal sebelum ni tak request sama ada nak gunakan procedural ataupun OOP style. So saya redah je lah procedural style. Alright. Sebab material pun saya dah prepare dalam procedural style. Dan dalam PHP 8 pun procedural style ni akan masih wujud lagi insyaAllah. Alright. Tapi kita kena konsisten lah. Kalau nak procedural, kena maintain procedural. Sebab dalam connection.php ni pun, kalau kita start dengan OO style, dia dah berbeza dah dengan procedural style. Jadi kalau dalam connection ni kita start dengan procedural, lepas tu kita nak follow dengan OO style, dia akan ada isu. Memang tak compatible sangat lah. Betul. Yang ada nak panah lah sekali sedih ni confused. Nak panah kan. Okay, baik. And then kita akan, ini adalah cara untuk kita execute je. Tetapi kita kena juga create satu pemboleh ubah untuk simpan data yang dia capture daripada database. Kalau macam case yang ditunjuk tu kita letaklah dalam variable result. Ataupun kita boleh juga gunakan variable data. Okay, kalau saya suka gunakan RS. RS ni merujuk kepada result set. Okay, result set. RS ni kadang-kadang dia merujuk kepada result set. Oh. Result set. Sebab saya dulu gunakan ASP, .NET Technology. Yang dalam .NET Technology memang di-emphasize kepada result set. Itu common, apa istilah dia tu? Itu istilah lah yang dipakai, result set. Saya suka gunakan RS. Kalau maknanya kat situ boleh letak apa-apa ke ataupun itu variable. Variable kan? Dia adalah variable.
yang kita faham lah. Kalau macam case W3 Schools, dia gunakan result. Tak apalah, saya gunakan result. Boleh je. Then dia adalah variable. Bila nampak dollar sign, itu yang tu variable. Dollar sign itu adalah variable. Siapa yang decide untuk naming variables? Kita lah, developer. Dan kemudian kita boleh rujuk kat sini equal pre-result. Oh, pre-result Pak. Okey. Boleh lah. Dia kena pre-result, lepas tu connection close. Okey. Sama je lah. Pre-result ni saya jarang buat. Tapi pre-result ni pun betul lah penting. Sebab kalau dah pakai data tu, kita nak dia buang ataupun kita nak pastikan dia garbage collection ataupun dia akan buang daripada RAM ataupun memory untuk kita optimize kita punya resources. Yang ni pun penting juga ni rasanya, pre-result set. Okay. So, kalau rajin kita buatlah MySQLi 6 rows. Kalau tak rajin, kita tak payahlah buat. Tapi saya nak tunjuk yang tak berapa rajin sangat. Okay, sebab saya nak cepat. Saya nak cepat sebelum pukul 11 kita boleh paparkan data. Lepas itu, macam mana kita nak buat? Kita gunakan, okay, kita capture. Capture record dari result. Macam mana nak capture record daripada result? Kita boleh gunakan arahan, kita buat satu variable record, contohnya MySQLi fetch array ataupun fetch associate. Fetch array, fetch associate, kadang-kadang kita nampak function dia sama. Tapi mungkin ada sedikit perbezaan. So kalau kalau nak tahu apa perbezaan dia, boleh rujuk dalam php.net. Satu lagi fetch associate, fetch array, fetch associate pun boleh. Dan kita nak paparkan je lah. Saya nak paparkan dalam ni, saya nak paparkan echo data yang pertama iaitu ID. Cik Khairul, yang dalam dalam fetch array tu memang variable RS dia kena sama dengan result tu. Betul, result bukan RS. So kat sini kita akan gunakan associative array. Yang mana untuk dapatkan data untuk field ID, kita kena mention dia punya field name. Macam tu. Field name. Saya tunjuk contoh yang mudah je lah dulu. Okay, saya tunjuk contoh yang mudah je dulu. Dia ni cuma akan keluarkan satu. Dia akan keluarkan satu. Satu lagi kita letak nama dengan bahagian. Kita test sekejap. Boleh tak benda ni jalan? Undefined variable 9. Kon ni saya spell macam mana? Oh sorry. Okay. Ini nama function. MySQLi_query ni nama function. Jadi tak sepatutnya ada $sign. Sorry.
Okay. Okay, database connected, ID. Okay. So kalau katakan kita nak iterate, okay, kalau katakan kita nak iterate, kita gunakanlah while. Kita gunakan while. Then kita akan adjust balik supaya match dengan while statement kita. Dan kat ujung ni kita akan end while. Okay, so kita boleh capture data yang pertama, data yang kedua sebab kita ada 2 record saja. So be it lah. Okay, saya copy. Sebab ada while ni kan. Sebab ada while ni. So while ni akan buat iteration dan MySQL patch array ni dia faham lah. So kalau dia jumpa result yang ataupun record yang terakhir, itu adalah last rotation yang dia akan buat.